Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera pada semua murid-murid yang ramai hari ini yang dapat bersama kita pada hari ini. Ramai sekali ya. Jadi semoga semuanya sihat dan bergembira bersama keluarga. Okay, kita mula lagi. Hari ini kita sambung pada muka surat 18, latihan yang saya bagi hari itu. Syuriah, sudah siap? Sudah, cikgu. Sudah. Itu Fatin, sudah siap? Ya, cikgu. Bagus. Kita tengok soalan yang pertama, ini jawapannya. Berdasarkan rajah di bawah hitungkan pecutan. So, U dia 0.2 bahagi 0.02. Okay. 0.2 bahagi 0.02 dapatlah 10 cm per saat untuk U. Untuk V 1.4 bahagi 0.02 dapat 70 cm per saat. Nampak tak saya tunjuk ni ya? Lagi besar lagi. Ni dia punya besar. T 3 kali selah, 4 kali selah. 1 2 3 4. So 4 kali 0.02 dapatlah 0.08 saat. So gantikan dalam formula 70 tolak 10 bahagi 0.08. Maka kita dapat jawapan dia 750 cm S negatif 2. Kalau tukar kepada meter dapat 7.5 meter S negatif 2. Dapat tak jawapan ni? Asyuriah. Dapat, cikgu, dapat. Bagus. Fatin? Dapat, cikgu. Bagus. Jadi kita pergi ke soalan kedua. Mana ini kedua? Raja di bawah menunjukkan satu peta detik yang mengandungi 5 detik untuk setiap selang. Hitungkan pecutan. So kat sini dia bagi dah 5. So masa dia 5 darab 0.02. Untuk U, ini kita tengok arah pergerakan, arah gerakan kiri ke kanan. So yang mana U? DE ke AB? DE. DE terhasil dulu. So DE adalah U, halaju awal. So 8 bahagi 0.1. Macam mana dapat 0.1? Masa untuk 5 detik. So 5 darab 0.02. So dapatlah 0.1 saat. Jadi 8 bahagi 0.1 saat dapatlah 80 cm S negatif 1. Itu untuk halaju awal. Halaju akhir ambil 2 cm. Halaju akhir ialah dekat AB ya. AB ialah V ya, halaju akhir. So 2 bahagi 0.1 dapat 20 cm S negatif 1. Masa okey. D pergi E 1. Sorry. DE pergi CD ni 1. CD pergi BC 2. BC pergi AB 3. So 3 darab 0.1 dapatlah 0.3. Okey. Jadi ambil V 20 tolak U 80 bahagi T 0.3 dapatlah negatif 200 cm S negatif 2.
ataupun tukar pada meter dapat negatif 2 meter S negatif 2. Dapat tak Asyurya? Dapat cikgu. Cikgu kalau tak tukar meter ke sentimeter ke meter tak apa kan? Tak apa, yang penting unit dia awak tulis. Okey cikgu. Fatin? Dapat cikgu. Uish, terrornya hampa ni. Mana hampa belajar ni? Awak terror sangat ni. Ui. Okay, yang ini dia dah buat 10, 10, 10, 10, 10. Satu pelekat ni, satu jalur ni ada 10. Okay, mari kita tengok. Berapakah selang masa untuk satu jalur? Satu selang masa standard dia 0.02. Ada pula 10. 10 titik. Jadi ada 10 lah. Jadilah 0.2 saat. Berapakah halaju awal? So halaju awal kita tengok pada dia buat bentuk graf ni ya. So halaju awal ialah yang paling kiri. Paling kiri ni halaju awal, yang paling kanan itu halaju akhir. So paling kiri sekali 2 cm. So halaju awal 2 cm bahagi dengan 0.2. Kenapa 0.2? Sebab kita dah dapat 10. Kenapa dah dapat 10 cikgu? Kerana ada 10 titik untuk jalur. Yang panjang 2 cm tu ada 10 titik. Jadi darat saya set 10 jadi 0.2. So 2 bahagi 0.2 kita akan dapat 10 cm yes negatif 1. Tu halaju awal. Cikgu, yang A tu? La ilaha illallah tertinggal. Okey, kalau dia kata frekuensi 50, so 1 bahagi 50. Kalau frekuensi 100, 1 bahagi 100. Kalau frekuensi 5,000, 1 bahagi 5,000. Biasanya untuk peringkat SPM memang dia pakai frekuensi 50. So 1 bahagi 50 akan dapat 0.02 saat untuk selang masa untuk 2 titik. Di antara titik pertama dan titik kedua, 0.02 saat. So kita pergi kepada D. Berapakah laju akhir? Kita tengok balik graf kita. Laju akhir adalah yang paling kanan, iaitu panjang dia tu dia 12 cm. Kat sini dah tulis lah cm ah. So 12 cm 12 bahagi dengan 0.2 dapatlah 60 cms negatif 1. Ini mudah. Sekarang berapakah masa dia ambil untuk berubah? Cara dia saya akan tunjukkan kepada anda semua. Awak cakap lain macam kan ni. Macam mana nak kira dia punya masa? Macam mana nak tulis? Okay, besar sikit. Lebih ingat. Nak kira masa dia senang saja. Sini naik sini 1. Sini naik sini 2. Sini naik sini 3. Sini naik sini 4. Sini naik sini 5. Sini naik sini 6. Sini naik sini 7. Jangan nak atas. Allah. Kopi tak habis. Sini naik sini 8. Sini naik sini 9. Sini naik sini 10. So ada 10. Betul kau? Tengok tak? Aku buat silap.
10 darab 0.2 dapatlah 2 saat. Okey, itu cara macam mana mau dapat 2 saat. Ataupun kira jalur, tolak dengan 1. Kira ada berapa jalur, tolak je 1. Okey, pun boleh. So dapat 2 saat kat situ. Maka untuk kira pecutan, senang saja ambil V tolak U bahagi dengan T. T yang kita kira dekat E tadi ni 2 saat. Maka kita dapatlah jawapan dia 25 cm S negatif 2. Syurya dapat tak? Saya tak buat E cikgu, so F pun saya tak buat. Saya Oh, tak tahu. saya sudah tunjuk tadi, faham tak? Faham cikgu? Boleh buat sekarang kot. Ya. Betul? Dapat cikgu. Dapat. Terrornya hang ni. Uish. Hampir tuition ke apa? Tak ada. Tak tahu? Tak bisa lagi saya mengajar dah 15 tahun tak ada lagi budak yang dapat je. Bagus hang oh. Tak sangka betul. Okey, sementara kita tunggu Syurya cuba melaksanakan tugas-tugas ini. Kita kecilkan sikit. Tengok apa seterusnya. Mari kita cuba melihat ini. Kita apa Syurya awak boleh note dulu jawapan dia kat tepi tu. Nanti awak kira lah. Okey, 22 dengan 25. Mengkaji jenis pergerakan linear. Kalau macam ini kita tengok jarak ilah Allah. Jangan bicing lah, apa-apa dah kelas. Tengah pegang ini Okey. Itu dia. Nak kuda lah rumah. Kalau kita tengok titik ni, jarak antara titik-titik ni begitu konsisten. Untuk yang pertama, kita tengok jarak antara dot-dot ni sangat konsisten. Kalau awak ambil pembaris ukur pun, dia sama. Setiap dot-dot ni sama. Jadi, itu adalah halaju seragam. Okey. Itu kita panggil halaju seragam. Untuk yang kedua, kita nampak arah gerakan sebelah kanan. Jadi yang dekat anak panah ini yang terhasil dulu dot dia. Yang dekat nombor 2 ni terhasil last kali. Kita tengok jarak dia mula-mula dekat, makin lama makin jauh. Jarak antara titik mula-mula dekat, makin lama makin jauh. Ini arah gerakan sebelah kanan. Jadi maksud dia titik yang saya tunjuk ini yang terhasil dulu. Titik merah terhasil dulu, barulah titik hijau. Hijau ni last kali. So merah yang terhasil dulu. Ataupun awal. Dia punya awal dia. Yang hijau ni adalah yang ujung. Jadi kita tengok jarak antara titik. Mula-mula dekat. Lepas tu koi jauh sikit. Koi jauh lagi. Ambil hang jauh. Maksud dia sini slow. Ini perlahan. Sebab tu titik dia rapat-rapat. Bandingkan dengan ni titik dia makin jauh-jauh ni maksud dia lah laju. So dia lebih laju daripada slow lah. Dah lebih laju daripada slow lah kan. Maksud dia gerakan dia semakin laju. Kelajuan dia semakin bertambah. Apabila
kelajuan bertambah, itu kita panggil pecutan seragam. Okey. Macam mana kita nak tahu pecutan tu seragam ke tak? Dia dah bagi dah graf dia. Kalau awak tengok graf dia, naik dengan sangat seragam. Kalau awak kira kalau awak kira beza 1 dengan 2, beza dia 0.7 panjang dia. 2 dengan 3 pun 0.7, 0.7, 0.7. Tunjuk kat sini. Okey. Panjang ni dengan panjang ni beza dia ialah 0.7. Sini dengan sini pun 1/9 tolak 1.2 kita dapat 0.7 juga. So dia konsisten daripada awal sampai habis semuanya 0.7. So itu kita namakan seragam. Tapi bukanlah laju seragam. Dia adalah pecutan seragam. Okay. Kalau awak tengok dia punya kenaikan tu tidak konsisten, maka awak jawab pecutan saja. Tak perlu jawab, bukan tak perlu, jangan jawab pecutan seragam. Okey. Jarak antara dua titik berturutan bertambah secara seragam. Sebab itulah dia dipanggil pecutan seragam. Seterusnya, kita tengok pula arah gerakan ke sebelah kanan. Kalau awak perhatikan, yang ini tahsil dulu okey, yang ini tahsil dulu. Yang hijau tahsil kemudian. Okey. Dan kita tengok jarak dia, mula-mula dia laju sebab jarak dia jauh. Laju. Makin slow dan slow je. So sini slow. Sini laju. So ini kita namakan sebagai nyah pecutan. Okey, ini jenis gerakan dia ialah nyah pecutan. So nak tahu seragam tak seragam je. Mari kita tengok. Dia punya penurunan ini kalau kita ambil pembaris, dia nampak seragam. So kita namakan dia nyah pecutan seragam. Jarak antara dua titik berturutan berkurang secara seragam. Okay, berkurang secara seragam. Jadi laju objek juga berkurang secara seragam. Okey, ini senang. Tak usah buat payah lah, benda senang. Mari kita belajar hari ni, kita nak belajar formula untuk pecutan seragam. Menyelesaikan masalah gerakan linear dengan pecutan seragam. Untuk kes pecutan seragam, kita ada 4 formula. 4 formula yang telah pun kita kaji selama bertahun-tahun. Allah, pergi ke mana apa dah? Graf gerakan linear. Ayu. Ni dia. Yang pertama, V sama dengan U tambah AT. Biasanya dalam SPM dia bagi formula ni Yang kedua, S sama dengan 1/2 U tambah V tutup kurungan T. Yang ketiga, S sama dengan UT campur setengah AT kuasa 2. Yang keempat, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2AS. So, kenapa ada 4 formula? Okay, kalau awak perhatikan, setiap formula ada kegunaan-kegunaan dia. Yang pertama awak tengok V sama dengan U campur AT. V ialah laju akhir.
U halaju awal campur dengan A pecutan, T ialah masa. Apa yang tak ada kat situ? Untuk formula yang pertama ni, kita tengok tidak ada S. Sesaran tak ada. Okey, untuk formula yang pertama tak ada sesaran. Formula yang kedua, S sama dengan setengah U tambah V T. Apa yang tak ada pada formula yang kedua? Pecutan A. Oi, siapa itu tiba-tiba muncul? Ayuh, itu Zarif sudah tiba. A yang tak ada. Okey. Formula yang ketiga, S sama dengan UT campur setengah AT kuasa 2. Apa yang tak ada dekat sini? V. V tak ada. Kat sini V tak ada. Kalau tengok formula yang keempat, V kuasa 2, U kuasa 2, A ada, S ada. Yang tak ada ialah T. yes, very good. Yang tidak ada ialah T, time. So, kenapa saya beritahu benda ni? Bila soalan keluar, akan pilih salah satu formula untuk digunakan. Pilihlah formula yang sesuai. Kalau soalan tu tak bagi S, dia tak bagi maklumat S. S dia tak abang. So, bolehkah kita guna formula kedua? Tak boleh. S tak tahu. Gunalah formula yang pertama. Sebab S tak tahu. S tidak diberi. Okay. Kalau soalan tak bagi A, gunalah formula yang tak pakai A. Okey. Relax. Benda ni senang lah. Saja buat gabrah. Okay, sebelah kanan dia dah tunjukkan. S tu ialah sesaran, U ialah halaju awal, T ialah masa, V halaju akhir, A ialah pecutan. Now, mari kita tengok soalan. Kita try tengok. Sebuah kereta memecut cikkan sikit. Okay. Sebuah kereta memecut. Baik. Please. Dia keluar ni juga. Oh, sila tekan. Dah ya murid-murid. Alright. Mana nak padaman ni ya? Okey, tak ada jawapan. Padam gambar. Sebuah kereta pecut dari keadaan rehat ke 25 dalam 4 saat. Cari pecutan. Okey, hujung ni cari pecutan. Soalan nak A. So, tulis A dulu. Soalan suruh cari A. Okey. Maklumat yang ada kita keluarkan. Maklumat yang ada dalam soalan kita keluarkan. Dia kata memecut dari keadaan rehat. Keadaan rehat ini membawa maksud U dia adalah Sifat. Okey. Dia tak tulis kat sini. Sebuah kereta U dia sifar ada. Dia bagi ayat. Sebuah kereta memecut dari keadaan rehat. So situ kita sedia maklum U adalah sifar. Ke-25. Dia pecut daripada Yelek pergi ke 25. So 25 ini ialah V. Okey, setiap kali dapat soalan kita senaraikan dulu maklumat dia bagi. Kemudian dalam 4 saat. Jangan ingat dalam 4S. Oh, ini sesaran. Bukan. 4 saat. Kalau sesaran tulis 4 meter.
Dia tulis 4 saat. 4 saat tu masa. So T ialah 4. So kita tengok. U ada, V ada, T ada, A dia suruh cari. Maklumat yang dia tak bagi apa dia? S. S. S tidak dibekalkan. So kalau S tak dibekalkan, kita kena guna formula yang tidak menggunakan S. Apakah formula yang tidak menggunakan S? So V sama dengan U plus AT. Okay. Inilah satu-satunya formula yang tidak menggunakan S. Okay. Mesti awak tanya-tanya. A pun tak tahu. Kenapa pilih formula ni? A dia suruh cari. Kalau hang pilih formula yang tak ada A, macam mana hang nak cari A? Soalan dia suruh cari A pecutan. Okay. Jadi V kita gantikan. V adalah 25. U adalah sifar. Campur. A dia suruh cari. T dia bagi 4. So kita dapat A sama dengan 25 bahagi 4. Iaitu berapa? 6.25. 6.25. Unit dia apa Syurya unit? Meter per saat kuasa 2. Okey, meter per saat kuasa 2. Saya cek jawapan betul ke tak? Betul. Okey. Kalau guna pecutan A sama dengan V minus U per T itu tak apa kan? A sama dengan V minus U per T. Formula mula-mula tu. Boleh. Ya. Untuk soalan ni kebetulan boleh lah. Soalan lain mungkin hang tak boleh pakai. Okay. Kalau dia bermula daripada rehat, bolehlah pakai tu. Okay. Kalau hang ubah formula dia V sama dengan U tambah AT. Kalau yang hang ubah-ubah pun hang akan dapat A sama dengan V tolak U per T juga. Formula tu lah juga. Dia ubah jadikan linear. Okay, dia tak buat bentuk fraction dekat situ. Okay. Kita pergi ke soalan yang kedua. Yang ini saya tak mau tunjuk jawapan lah. Kira sendirilah. Sebuah kereta memecut dari kedai rehat pada 3 sepanjang satu jalan lurus. Berapakah sesaran yang dilalui selepas 4 saat? Kira tengok. Saat lagi kita bincang jawapannya. Tutup. Okay. Try buat. Fatin, siap kah? Siap dah cikgu.
Okay, berapa jawapan? 6. 6. 6 meter. 6 meter cikgu. 6 meter cikgu. Oh, bagusnya. Apa nama Zarif? Zarif ke apa? Apa nama dia? Yasir Zarif. Belum siap lagi cikgu. Belum siap lagi ya. Aishwarya Dapat 6 meter cikgu. dapat 6 meter cikgu juga. Kenapa semua orang dapat 6? Mari kita cuba mengiranya beramai-ramai. Okay, saya nak padam. Ini padam ni. Penyelesaian. Okay. Sebuah kereta mencuit dalam keadaan rehat. Dia sudah cakap rehat. Rehat kalau pergi kantin lah makan. Rehat you dia sifar. Pada 3 meter per saat meter per saat kuasa 2. Ni tengok unit ni ms negatif 2. Maksudnya A dia ialah 3. A dia dah bagi. Sepanjang suatu jalan yang lurus. Berapakah sesaran? Dia minta S. Dia minta S. Yang dilalui selepas 4 saat. So T sudah bagi 4. Maklumat apa yang tak ada? Halaju akhir V. Yes, halaju akhir V. V tidak dibenarkan pada tidak dibekalkan. Ting. So pilihlah formula yang tidak menggunakan V. So formula yang tidak menggunakan V adalah S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Okey. Untuk formula ini suka saya nak ingatkan T itu yang kuasa 2, A tak kuasa 2, T saja yang kuasa 2. Okey, so U ialah sifar. Besar sikit. Habis besar. Okey, so U ialah sifar. Darab dengan T ialah 4. So sifar darab 4 dapat sifar lah. Tambah setengah A 3. T ialah 4. Saya lag tak boleh. Tapi 4 itu dikuasa 2 kan. Okey, T yang kita kuasa 2. So 4 yang kuasa 2. 3 tu tak payah kuasa 2. Selesaikan, kita akan dapat jawapan dia 24. Kenapa depa dapat 6 tadi? 14. Saya kod V tu 3 cikgu. Ingatkan V tu 3. V. Main mana V pula? Oh. Apa ingat 3 tu V. Ish. Tengok unit lah kakak. MS negatif 2. Itu ialah A. Pecutan. Nampaknya mereka sudah mula terkeliru dengan pandangan mata hati. Okay. Dia dah bagi MS negatif 2. Sebab tu penting unit dalam fizik ni baru kita tahu membezakan. A tu 3 no, jangan silap no. Okay, selesaikan dapat 24. Okay, Fatin dapat tak? Dapat cikgu. Dapat dah. Aishwarya? Dapat cikgu. Sudah dapat Itu Zarif. Zarif kira apa lama ni? Syah sikit Zarif buat apa? Zarif? Tidur Tak cikgu. Dapat tak? Dapat cikgu. Dapat.
Soalan ketiga. Cuba buat. Apa dah siap abang ah? Weh, senyap mai dia pun ni. Buat latihan ke Leno? Cikgu soalan 3 saja kan? Ha, 3 saja. Sudah cikgu. Sudah. Dah. Fatin? Siap cikgu. Okey. Mari kita tengok maklumat apa yang dibekalkan. Yang pertama sekali, sebuah kereta bergerak dengan laju 20. So ini adalah U. U20. Sepanjang jalan yang lurus, pemandu itu menekan brek selama 5 saat. So kita tahu T dia 5. Menyebabkan nyah pecutan 3. So A negatif 3. Ini nyah pecutan. Berapakah laju akhir V? So dia minta V. Yang dia tak bagi ialah S. S tidak dibekalkan. So guna formula yang tidak menggunakan S. Okey. Yang tak guna S ialah formula yang mula-mula tadi lah. Formula yang mula-mula tadi. V sama dengan U plus A T. So V, dia minta V U 20 campur A negatif 3 T ialah 5. Maka kita dapatlah jawapan 20 tolak 15. 20 tolak 15 ialah 5 MS negatif 1. Dapat? Dapat cikgu. Syuriah?
Dapat cikgu. Dapat Fatin? Dapat cikgu. Okey. So jawapannya 5. Ni dia jawapannya. Okey, bagus. Soalan yang keempat ialah soalan kebab. Ini saya akan tinggalkan awak hari ni dengan soalan tu sebagai homework. Hanya soalan kebab boleh buat terus lagi, tak ada masalah. Kita akan bincang jawapan dia pada hari Jumaat. Hari Jumaat. Ikut jadual kita ada kelas hari pagi. Saya Selasa, Rabu, Khamis dekat SPM. Jadi Jumaat kita akan bertemu kembali. Kita akan bincang jawapan nombor 4. Okey. Dan satu lagi maklumat, kalau tak silap saya, nanti bila bersemuka buka sekolah nanti, cikgu lain ajak tu, bukan saya ajak. Kemungkinan cikgu baru akan ajak awak. Okey. Itu saja saya nak beritahu. Ada apa-apa soalan sebelum kita berhenti? Tak ada soalan Tak ada soalan. Okey, terima kasih. Jumpa lagi hari Jumaat. Sekian. Bye-bye. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, Terima kasih cikgu. sama-sama.